wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia buat semua anak-anak walaupun di mana sahaja anak-anak berada. Di sini, dari kejauhan ini, cikgu doakan semoga anak-anak berada dalam keberkatan ilahi, sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak, pada sesi yang lalu ataupun pada siri yang lalu, cikgu telah memperkatakan tentang mengenali sejarah. Jadi pada minggu ini cikgu akan membincangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan sejarah dan tingkatan 1, iaitu di bawah tajuk sumber sejarah. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk ataupun subtajuk seterusnya, eloklah terlebih dahulu cikgu nak anak-anak kita sama-sama baca surah Al-Fatihah untuk supaya kelas kita ataupun pembelajaran kita sentiasa mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey anak-anak, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, setelah selesai kita memanjat kesyukuran, memanjat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di bawah tajuk sumber sejarah. Cikgu yakin semua anak-anak dah membaca ataupun sudah memahami berkaitan dengan pengertian sejarah. Okey, siapakah nama-nama tokoh pengkaji sejarah dalam siri yang lalu? Jadi untuk siri hari ini ataupun untuk hari ini, kita akan membincangkan satu lagi tajuk, iaitu tajuk sumber sejarah. Kalau dalam buku teks anak-anak, tajuk ini berada di 1.4. Okey. Dalam sumber sejarah, apabila kita mengkaji sumber sejarah anak-anak dia terbahagi kepada 2. Anak-anak perlu tahu ada 2 sumber sejarah yang perlu anak-anak faham dan anak-anak tahu di dalam pengkajian sejarah. Jadi sebagaimana cikgu telah tunjuk ni, sumber sejarah dia ada 2, iaitu yang pertamanya anak-anak sumber primer ataupun kita panggilkan dia sebagai sumber pertama, dan yang keduanya anak-anak sumber sekunder, iaitu sumber yang kedua. Mungkin anak-anak akan bertanya, sumber primer sumber yang macam mana cikgu? Dan sumber sekunder pun sumber yang macam mana cikgu? Okey, di sini cikgu akan jelaskan kepada anak-anak berkaitan dengan sumber-sumber tersebut. Yang mana kita kelaskan kepada sumber yang pertama, dan yang mana pula bahan-bahan yang kita temui itu yang dibuat oleh para pengkaji itu yang kita kelaskan kepada sumber sekunder ataupun sumber yang kedua. Okey anak-anak. Sumber yang pertama iaitu sumber primer ataupun sumber yang pertama. Okey. Macam mana sumber pertama? Apa yang dimaksudkan dengan sumber pertama? Kalau anak-anak ada buku teks di hadapan, anak-anak boleh rujuk buku teks anak-anak masing-masing, iaitu sumber primer ialah sumber yang belum diolah atau belum diterbitkan. Apa maksud belum diolah cikgu? Belum diolah ialah belum dibuat sesuatu, belum ditulislah kembali apa yang mereka temui, apa yang mereka jumpai, belum lagi diterbitkan ataupun bila mereka tulis mereka terbitkan kembali, apa yang hasil dapatan mereka dan sebagainya. Jadi itu yang kita katakan belum diolah ataupun belum diterbitkan. Dan ia juga mestilah bersifat asli. Asli, benda yang kita jumpa tu benda-benda yang asli. Benda yang kita ambil daripada tempat yang kita jumpa tu kita jadikan sebagai sumber yang pertama, yang primer yang kita temui itu. Iaitu yang jadikan sebagai kita katakan sebagai bukti kita untuk kita mengatakan bahawa ini adalah sumber sejarah yang dikatakan sebagai sumber yang pertama. Dan satu lagi ialah dia pun cirinya ialah sumber itu belum ditafsirkan lagi.
Okey, belum ditafsirkan lagi. Maknanya kita tengok, kita ambil benda tu ada di hadapan mata kita. Oh, ini dia. Ini yang dikatakan sebagai sumber yang pertama. Misalnya kita jumpa kapak, kita jumpa parang, kita jumpa pinggan mangkuk dan sebagainya pada zaman dahulu yang dibuat kajian ataupun yang dicari oleh para pengkaji sejarah dan sebagainya. Maka benda itu adalah benda yang belum diolah, belum diterbitkan dan belum ditafsirkan lagi, yang bersifat asli. Okey, tidak ada kita katakan replika dan sebagainya lagi. Okey. Dan contohnya apa yang dikatakan sebagai sumber prima ni? Anak-anak boleh dapat tak? Dalam buku teks anak-anak. Okey, cikgu rasa cuba anak-anak rujuk buku teks anak-anak. Apakah ini maksudkan dengan sumber prima? Dan contoh-contoh sumber primanya ialah dalam buku teks anak-anak, anak-anak boleh rujuk muka surat 8. Okey, muka surat 8. Contoh sumber prima ialah seperti fosil, artifak. Lagi? Bukan artifak. Batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail jabatan, surat peribadi, dan satu laginya ialah diary ataupun catatan harian yang original. Okey, itu adalah kita kelaskan kepada sumber prima ataupun sumber yang pertama. Dan anak-anak kena ingat, sumber-sumber ini belum lagi diolah, belum ataupun tidak diolah. Ini adalah hasil yang yang apa ni kita kata misalnya seperti surat peribadi yang ditulis oleh orang yang menulis itu, orang yang pertama itu, iaitu seseorang itu pada zaman dahulu. Okey. Seterusnya ialah sumber yang kedua. Sumber yang kedua ataupun lebih dikenali dengan nama sumber sekunder. Okey, sumber sekunder. Yang mana pula apakah maksud sumber sekunder? Okey, anak-anak, apa yang dimaksudkan dengan sumber sekunder? Kalau anak-anak nak tahu maksud sumber sekunder, anak-anak boleh rujuk buku teks juga pada muka surat 8. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder? Apa dia anak-anak? Dah dapat jawapan? Okey, cikgu rasa anak-anak bila rujuk buku teks tersebut, anak-anak akan jumpa apakah yang dimaksudkan dengan sumber yang kedua ataupun sumber sekunder. Okey anak-anak, sumber yang kedua ataupun sumber sekunder ini adalah bahan yang telah diolah dan telah diterbitkan. Dan yang pastinya bahan yang telah diolah ataupun yang diterbitkan itu telah tersebar kepada umum. Contohnya apa dia? Cuba anak-anak bagi. Okey, pertama buku. Okey, betul. Yang keduanya akhbar. Okey, ataupun surat khabar. Yang ketiganya majalah. Tak kiralah apa-apa saja majalah yang kita kelaskan kepada majalah, maka itu yang kita masukkan ataupun kita golongkan dalam sumber yang kedua. Yang keseterusnya ialah jurnal. Okey, yang seterusnya apa dia? Ensiklopedia, dan satu laginya ialah risalah. Okey, contoh-contoh ini adalah kita kelaskan kepada sumber sekunder. Okey. Jadi setelah kita membincangkan apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder dan sumber prima, maka di sini cikgu pernah sebut sebelum ini, iaitu dalam sumber prima iaitu berkaitan dengan artifak, bukan artifak, dan satu laginya ensiklopedia. Apakah yang dimaksud dengan artifak? Apa pula yang dimaksudkan dengan bukan artifak? Apa pula yang dimaksudkan dengan ensiklopedia? Kalau dalam buku teks, anak-anak boleh rujuk juga pada muka surat 8. Artifak ialah merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan pada suatu ketika dahulu ataupun pada zaman dahulu. Tujuannya untuk apa, Dik? Untuk apa, anak-anak?
alat-alat ini. Yang pertamanya, sudah mestinya mereka gunakan alat-alat ini untuk tujuan perburuan. Yang keduanya, sudah semestinya untuk kegiatan pertanian mereka. Yang ketiganya ialah untuk perdagangan. Bentuk dia macam mana, cikgu, peralatan ini? Okey, peralatan ini biasanya diperbuat daripada batu, kaca ataupun logam. Dan untuk pengetahuan anak-anak, sebagai bukti bahawa penemuan alat-alat di bawah artifak ini ialah pengkaji telah menemui satu artifak yang begitu berguna untuk dijadikan sebagai bahan bukti atau daripada hasil kajian mereka, iaitu loceng gangsa. Mereka temui di Kampung Pencu, Muar, Johor. Dan penemuan itu sekitar ataupun loceng gangsa itu dihasilkan sekitar tahun 1150 Masihi, 150 Masihi. Maknanya kalau anak-anak rujuk kepada garis masa yang cikgu buat hari itu, maknanya kita ada sebelum Masihi dan ada selepas Masihi. Maknanya baru saja masuk awal tahun Masihi, iaitu loceng gangsa telah dihasilkan oleh masyarakat pada masa itu. Okey, itu berkaitan dengan artifak. Bagaimana pula dengan bukan artifak? Apa dia bukan artifak? Anak-anak tahu? Okey. Bukan artifak ialah merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat sama ada di bawah tanah dan juga di atas permukaan tanah. Bawah tanah, cikgu? Ya, bawah tanah dan juga di permukaan tanah. Contohnya, peralatan itu ataupun sumber-sumber ataupun bukti-bukti itu dijumpai di dinding-dinding gua, di dinding kota ataupun struktur-struktur binaan yang dibina oleh masyarakat pada zaman dahulu. Dan contoh penemuan bukan artifak yang boleh kita nampak sehingga hari ini ialah penemuan candi di Lembah Bujang, menunjukkan ada kaitannya dengan pengaruh Hindu yang datang ke tanah Melayu pada zaman dahulu. Okey, itu berkaitan dengan bukan artifak. Okey, satu lagi cikgu kata tadi berkaitan dengan ensiklopedia. Contoh dia ataupun apakah yang dimaksudkan dengan ensiklopedia? Okey anak-anak, ensiklopedia merupakan satu daripada sumber sekunder, bahan yang terkandung dalam ensiklopedia berdasarkan fakta dan juga sumber yang sahih. Ensiklopedia ni maknanya kita hasilkan sebuah buku dan buku itu kita namakan ensiklopedia, dan ensiklopedia itu menceritakan tentang sesuatu maklumat berkaitan dengan penemuan-penemuan yang ditemui oleh ahli-ahli sejarah pada waktu itu. Okey, seterusnya ialah kita selesai sudah berkaitan dengan sumber sejarah. Okey, kita teruskan lagi kepada slide yang seterusnya ataupun tajuk yang seterusnya ialah berkaitan dengan bagaimanakah pengkaji-pengkaji sejarah membuat penyelidikan. Apakah ataupun dengan cara manakah mereka melakukan penyelidikan untuk mendapatkan hasil-hasil ataupun untuk memberi pengkelasan kepada apa yang mereka temui itu. Okey, jadi cikgu harap anak-anak sila rujuk buku teks anak-anak dalam ataupun pada muka surat 10, iaitu di bawah tajuk 1.5 berkaitan dengan tajuk ataupun penyelidikan dalam sejarah, di mana pengkaji-pengkaji sejarah dalam mereka membuat penyelidikan, mereka menggunakan 3 kaedah. Okey anak-anak, apa kaedah yang
cikgu katakan 3 itu. Boleh anak-anak terangkan pada cikgu? Kaedah pertama dia apa, kaedah yang keduanya apa, dan kaedah yang ketiganya apa dia? Siapa yang boleh bagi contoh kepada cikgu? Kaedah-kaedah yang digunakan oleh para pengkaji untuk membuat kajian, untuk membuat tafsiran tentang hasil penemuan yang telah mereka dapat itu. Okey. Kaedah yang pertama ialah melalui kaedah. Okey, sebelum cikgu tanya anak-anak, cikgu nak tunjuk dulu 3 kaedah yang digunakan oleh para pengkaji untuk mengkaji sejarah ataupun untuk membuat penyelidikan dan sebagainya berkaitan dengan hasil yang mereka temui dan mereka jumpai. Penyelidikan dalam sejarah terbahagi kepada 3 kaedah, iaitu melalui kaedah bertulis, melalui kaedah lisan, dan satu laginya ialah melalui kaedah ekologi. Okey. Jumpa? Okey, kita teruskan satu persatu. Apakah dimaksudkan dengan kaedah bertulis? Kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahak ataupun ditulis. Dipahak ataupun ditulis? Ke mana tu cikgu? Mungkin para pengkaji akan membuat kajian, mereka akan pergi ke satu tempat dan satu tempat untuk membuat kajian dan sebagainya, ataupun apabila dimaklum, diberitahu berkaitan dengan penemuan barang-barang sejarah, para pengkaji akan pergi ke tempat-tempat tersebut dan mereka akan lihat apa yang ditulis pada bahan-bahan ataupun tempat-tempat yang diberitahu itu, misalnya di batu-batu ataupun di dinding-dinding gua, di dinding-dinding bangunan dan sebagainya. Mereka akan pergi ke sana, mereka akan buat kajian dan sebagainya. Mereka akan selepas itu membuat pentafsiran bilakah tulisan ini ataupun bahan bukti ini dibuat ataupun ditulis. Daripada situlah mereka akan buat kajian dari semasa ke semasa untuk memberi tarikh bilakah tulisan ini ditulis ataupun dipahak oleh mereka pada zaman dahulu. Selain mereka menulis di dinding-dinding gua, mereka juga pahak tulisan-tulisan ataupun apa-apa saja yang mereka nak nyatakan pada masa itu, mengikut pemikiran mereka, sama ada mereka pahak pada batu, mereka tulis pada kulit-kulit kayu ataupun pada gading, daun lontar, ataupun mereka buat catatan harian tentang kehidupan keluarga mereka sendiri ataupun tempat mereka. Jadi hasil daripada penemuan itu, mereka akan ataupun pengkaji akan membuat analisis ataupun membuat pentafsiran bilakah peristiwa ini berlaku dan di manakah, siapakah dan sebagainya. Semuanya akan dibuat kajian oleh para pengkaji berkaitan dengan apa yang mereka temui. Itu adalah melalui cara kaedah bertulis. Kaedah yang seterusnya yang cikgu maklumkan tadi iaitu berkaitan dengan kaedah yang kedua, iaitu kaedah lisan. Bagaimana pula dengan kaedah lisan? Lisan ni tak temu bual cikgu. Okey, lebih kuranglah benda yang sama. Lisan ataupun temu bual maknanya di sini bagaimana? Kalau kita katakan kaedah lisan, bagaimana? Kalau lisan ni berkaitan dengan apa anak-anak? Berkaitan dengan temu ramah ataupun kita berjumpa dengan seseorang untuk mendapatkan maklumat ataupun bahan yang kita nak kaji, yang kita nak tahu tentang peristiwa tersebut, untuk kita buat catatan, untuk kita buat sama ada untuk kita buat buku ataupun masukkan dalam majalah ataupun masukkan dalam risalah dan sebagainya. Okey. Kaedah lisan, cikgu bagi dia maksud keseluruhannya ialah merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual tokoh-tokoh tertentu. Okey, tokoh-tokoh tertentu tidak kira siapalah. Mungkin
orang tua di kampung kita yang banyak pengalaman, yang banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang dia alami dan sebagainya, kita pergi buat temu bual dan sebagainya, kita dapat maklumat, kita dapat bahan daripada kata-kata mereka dan sebagainya, kita buat catatan, dan itu adalah kita katakan kaedah lisan. Mana kita melalui pertuturan, kita tanya, dia jawab, okey, lepas pada itu kita minta pendapat mereka dan sebagainya berkaitan dengan peristiwa yang kita nak kaji. Itu yang kita katakan kaedah lisan. Dan tokoh yang dipilih yang kita cari tersebut mungkin tokoh yang ada berkaitan dengan sejarah lah, yang lebih tepatnya. Tetapi kalau tidak berkaitan dengan sejarah pun dia tahu tentang peristiwa pada masa tersebut, maka boleh kita katakan dia sebagai tokoh sejarah juga kalau kita nak mengkaji tentang sesuatu peristiwa di tempat tersebut. Okey. Dan untuk pengetahuan anak-anak, tokoh yang dipilih untuk kita temu bual itu, kita boleh namakan mereka sebagai apa dia anak-anak? Cari dalam buku teks anak-anak. Dalam buku teks anak-anak, muka surat 12, iaitu kita kenali mereka sebagai orang sumber. Okey, orang sumber. Mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian mereka, melalui pengalaman yang telah mereka alami sendiri di suatu ketika dahulu ataupun pada masa tersebut. Okey. Itu adalah kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga untuk anak-anak ialah kaedah apa dah yang cikgu tunjuk tadi? Ada 3 kan? Yang pertama bertulis, yang keduanya ialah kaedah lisan, yang ketiganya ialah kaedah arkeologi. Untuk pengetahuan anak-anak, kaedah arkeologi ataupun dikenali juga sebagai kaedah gali cari terbahagi kepada 2 pula. Terbahagi kepada 2. Iaitu arkeologi yang kita boleh buat dalam tanah, iaitu kita mencari, menggali dan cari bahan-bahan tinggalan yang tersimpan di dalam tanah, di bawah tanah, ataupun yang kita boleh dapati di bawah air. Misalnya lautan, lagi bawah air, sungai, tasik dan sebagainya yang berkaitan dengan air. Jadi itu adalah berkaitan dengan kaedah arkeologi, mana kita boleh dapat melalui bawah tanah, dalam tanah ataupun bawah tanah dan juga bawah air. Maknanya di sini apabila kita menemui barang-barang tersebut yang kita cari gali daripada kita gali cari dan sebagainya dari dalam tanah, bawah tanah ataupun kita dapatkan dalam bawah air dan sebagainya, maka bahan-bahan ini kita namakan ataupun kita kelaskan kepada kaedah arkeologi. Ataupun yang lebih jelasnya, maksudnya ialah merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Itu yang kita katakan sebagai kaedah arkeologi. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui kaedah gali cari ataupun ekskavasi ini seperti fosil yang kita dapati daripada bawah tanah, dalam tanah, ataupun tembikar-tembikar yang ditanam oleh masyarakat kita pada zaman dahulu, ataupun bahan logam yang kita temui misalnya seperti kapak, beliung, ataupun apa lagi? Parang, tombak dan sebagainya yang ditemui oleh pengkaji. Itu adalah kita katakan cara ataupun kaedah pengkajian yang dikenali sebagai kaedah arkeologi. Dicari dengan menggunakan gali cari. Satu lagi ialah binaan daripada batu yang kita temui di dalam tanah dan sebagainya. Manakala peninggalan yang kita jumpai melalui yang kita dapat melalui kaedah arkeologi bawah air pula ialah misalnya melalui ataupun kita temui di bawah lautan, di dasar lautan, di dasar sungai, tasik dan sebagainya, iaitu
suatu ketika dahulu mungkin ada berlakunya kapal-kapal yang tenggelam, kapal-kapal pedagang yang tenggelam dan sebagainya. Mereka membawa hasil dagangan daripada negara mereka masing-masing untuk dibawa untuk diperdagangkan di tempat yang mereka nak tuju dan sebagainya. Maka mungkin kapal mereka tenggelam dan sebagainya. Bila ditemui oleh para pengkaji, maka pengkaji akan bawa ke atas darat untuk buat kajian, penyelidikan dan sebagainya untuk menentukan bilakah, siapakah dan asalnya daripada mana peralatan yang mereka jumpai tersebut. Selepas itu barulah mereka boleh membuat pentafsiran di manakah ataupun bilakah barang-barang itu dihasilkan ataupun siapakah yang membawa barang-barang itu pada suatu ketika dahulu. Itu yang kita maksudkan penyelidikan dalam sejarah, iaitu melalui 3 kaedah yang digunakan oleh para pengkaji untuk mengkaji tentang sesuatu bahan ataupun maklumat yang mereka, bukti-bukti yang mereka jumpai dan sebagainya. Okey. Seterusnya ialah kita rujuk kepada tajuk seterusnya, iaitu berkaitan dengan tajuk yang terakhir ni anak-anak, iaitu di bawah bab 1, di dalam bab 1, iaitu tajuk yang terakhir, iaitu anak-anak berkaitan dengan kepentingan mempelajari sejarah. Kita belajar sejarah mesti ada kepentingannya. Bukan saja sekadar kita mempelajari sejarah. Ada kepentingan untuk diri kita, untuk negara kita pada masa kini. Kalau kita belajar sejarah hanya sekadar suka-suka, itu tidak bertepatan dengan kehendak negara, kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita nak supaya anak-anak mempelajari sejarah, anak-anak dapat mengetahui apakah kepentingan sekiranya kita mempelajari sejarah. Di sini cikgu nak senaraikan kepada anak-anak ada 6 kepentingan untuk kita mempelajari sejarah. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 18 dan juga 19. Apakah kepentingan anak-anak mempelajari sejarah untuk anak-anak dan juga untuk masa depan negara kita. Okey. Di sini cikgu nak tunjukkan secara sepintas lalu, iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Yang pertamanya ialah untuk mengenali asal-usul. Yang kedua, untuk mengambil iktibar. Yang ketiga, sebagai memupuk semangat patriotisme. Yang keempat, untuk mengukuh perpaduan. Yang kelima, untuk membangunkan negara dan bangsa. Dan seterusnya ialah untuk mengklasifikasikan, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah dalam diri kita sebagai warga negara Malaysia. Kita tengok satu persatu untuk mengenali asal-usul. Dengan mempelajari sejarah, kepentingannya kita dapat tahu asal-usul keluarga kita, asal-usul negara kita dan juga asal-usul kawasan tempat tinggal kita dan sebagainya. Okey. Yang keduanya ialah untuk mengambil iktibar. Apa maksud iktibar? Apa maksud anak-anak? Apa maksud iktibar? Okey. Maksud iktibar ialah untuk mendapatkan pengajaran daripada peristiwa yang lampau. Apa yang kita dapat daripada peristiwa yang lampau? Daripada peristiwa yang lampau, kita dapat jadikan sebagai pengajaran, kita dapat jadikan sebagai iktibar supaya peristiwa itu tidak berulang lagi kepada kita, kepada masyarakat kita dan juga kepada negara kita. Yang ketiganya ialah untuk memupuk semangat patriotisme. Apa maksud semangat patriotisme, cikgu? Okey, semangat patriotisme ialah untuk memupuk semangat cintakan negara dalam hati ataupun dalam diri anak-anak.
Dengan mempelajari sejarah juga anak-anak tahu asal usul, anak-anak tahu akan sejarah-sejarah yang berlaku di tanah air kita, bermula daripada zaman dahulu sehingga sekarang. Maka dengan secara tidak langsung kita akan rasa sayang, kita akan rasa bertuah berada di bumi Malaysia. Okey, seterusnya ialah untuk mengukuhkan perpaduan, iaitu penting dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum yang ada di negara kita. Yang kelima, untuk membangun negara bangsa, iaitu untuk mengekalkan kegemilangan bagi negara kita sekarang dan masa-masa yang akan datang. Dan akhir sekali ialah untuk mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah, sama ada secara analitis ataupun kritis. Dengan secara tidak langsung, ini dapat menjadikan kita seorang rakyat yang begitu cintakan negara. Jadi untuk anak-anak, untuk siri yang kedua ini, kita telah tamat untuk sejarah tingkatan 1 bagi bab 1. Mungkin pada minggu hadapan cikgu akan kembali lagi dengan siri-siri yang akan datang untuk bab yang seterusnya, iaitu bab yang kedua. Jadi temui cikgu nanti pada siri-siri yang akan datang, dan cikgu ucapkan selamat belajar, selamat membuat latihan, dan jangan lupa teruskan pembelajaran walaupun kita masih lagi dalam suasana norma baru pendidikan negara kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.